Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam sayangi Malaysiaku. Saya Puan Norika binti Karim dan ahli kumpulan saya Puan Rozalina binti Abdul Rashid akan membentangkan satu kertas kerja bertajuk Kajian Kualiti Air Sungai Inan. Pembentangan ini akan merangkumi beberapa skop kajian iaitu pengenalan, pernyataan masalah, objektif, analisis data dan juga kesimpulan. Terlebih dahulu, kita semua sedia maklum berkaitan kepentingan sungai sejak zaman berzaman. Sungai merupakan sumber utama bagi kegunaan air minuman serta pengairan dan saliran. Sehingga kini, sungai merupakan sumber utama perikanan, rekreasi serta masih ada yang menggunakannya sebagai laluan utama untuk perhubungan. Pada masa kini, dunia menghadapi krisis bekalan air bersih. Hal ini demikian kerana masalah pencemaran air yang berlaku di kawasan bandar. Pencemaran yang berlaku telah mengakibatkan kawasan tadahan air musnah dan sungai serta tasik tercemar. Menurut laporan daripada Utusan Borneo tahun 2017, laporan kualiti alam sekitar pembangunan kawasan perindustrian, premis komersial dan kawasan perumahan yang begitu pesat menyumbang kepada kemerosotan kualiti air sungai di Inanam. Pada 24 Jun 2019 juga, berlaku masalah longgokan sampah hanyut di beberapa pantai yang menjadi tarikan pelancongan di sekitar bandaraya ini, termasuk Pantai Tanjung Lipat. Difahamkan, penempatan setinggan tepi sungai termasuk di Likas dan Inanam antara punca kewujudan sampah berkenaan. Ini memerlukan penyelesaian jangka masa panjang terhadap isu berkenaan. Laporan daripada Berita Harian Online. Seterusnya, kita beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini yang pertama adalah untuk mengukur tahap pencemaran air di Sungai Inanam berdasarkan 5 parameter utama iaitu oksigen biokimia, jumlah pepejal terampai, pH, oksigen terlarut dan juga kekeruhan. Manakala objektif yang kedua adalah untuk mengenal pasti kelas air Sungai Inanam berdasarkan National Water Quality Standard (NWQS). Antara kepentingan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti punca pencemaran air yang berlaku di Sungai Inanam. Seterusnya, kita dapat mengetahui implikasi kesan pencemaran ke atas takat pengambilan air bagi Sungai Inanam yang merupakan sumber kebanyakan aktiviti penduduk di sepanjang sungai. Sungai Inanam haruslah dipelihara agar fungsinya kepada penduduk sekitar tidak terjejas. Terdapat 3 stesen persempilan yang dipilih di sepanjang Sungai Inanam iaitu Stesen 1 bertempat di Kampung Sinuluhan, Jalan Kionsong, Stesen 2 di Kampung Inanam Laut dan Stesen 3 di Taman Kemajuan. Pengambilan sampel air dibuat dengan kekerapan sebanyak 1 kali sebulan. Persempilan ini dibuat pada hari cuaca baik supaya tiada percampuran air hujan yang boleh menyebabkan kualiti air berubah. Proses uji kaji telah dijalankan di Makmal Alam Sekitar Politeknik Kota Kinabalu, Sabah. Antara uji kaji yang dilakukan meliputi 5 parameter iaitu permintaan oksigen kimia, kekeruhan, oksigen terlarut dan jumlah kandungan pepejal terampai. Jadual National Water Quality Index bagi Malaysia (NWI) yang digunakan untuk menilai sejauh mana tahap pencemaran di Sungai Inanam. Jadual ini telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Seterusnya adalah analisis data. Jumlah pepejal terampai (TSS). Keputusan menunjukkan nilai parameter TSS paling tinggi adalah 392 mg per liter di Stesen 2, manakala nilai yang terendah adalah berada di Stesen 1 iaitu 36.2 mg per liter. Analisis tersebut juga membuktikan bahawa pencemaran air di Sungai Inanam bermula dari Stesen 2 ke Stesen 3. Keadaan ini memberi gambaran di sekitar Stesen 2 dan 3 mempunyai diesel domestik yang tinggi. Diesel domestik yang tinggi ini adalah seperti kumbahan domestik, penempatan, aktiviti perindustrian, penternakan dan tangki pengoksidaan yang berada di kawasan berkenaan. Oksigen terlarut (DO).
Graf menunjukkan analisis data bagi keputusan nilai DO yang kita dapati di Sungai Inanam. Nilai paling tinggi ialah 10.3 mg per liter di stesen 1, manakala bagi stesen 2 dan 3 masih berada dalam keadaan terkawal menghampiri kelas 1 iaitu 6.9. Nilai DO keseluruhan perlu berada pada tahap 7 mg per liter untuk kekal berada di stesen 1. Permintaan oksigen biokimia (BOD). Permintaan oksigen biokimia merupakan ukuran kuantiti oksigen yang diperlukan mikroorganisma untuk mengoksidakan bahan organik dalam keadaan berudara. Merujuk kepada keputusan graf, dari analisis ketiga-tiga stesen, nilai BOD paling tinggi adalah 5.2 mg per liter di stesen 1, manakala nilai BOD paling rendah adalah 4.252 mg per liter di stesen 3. Bacaan yang tinggi di stesen 1 mungkin kerana penggunaan oksigen terlarut oleh mikroorganisma untuk pengoksidaan adalah tinggi. Keputusan nilai BOD setiap stesen di Sungai Inanam menunjukkan ianya berada di bawah bacaan 6 mg per liter. pH, nilai pH air sungai sangat penting dalam menentukan kehidupan organisma dan bakteria. Ini kerana nilai pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak sesuai bagi kehidupan organisma dan bakteria. Bagi Sungai Inanam, menunjukkan nilai pH berada dalam julat 6.5 hingga 7.5 di mana masih berada dalam keadaan kelas 1. Akhir sekali, uji kaji kekeruhan. Uji kaji kekeruhan ini perlu dilakukan bagi menentukan mutu air di Sungai Inanam. Kekeruhan adalah ukuran penghantaran cahaya dan menurut kehadiran bukan organik seperti tanah liat, lumpur, bahan organik halus, plankton dan lain-lain. Nilai kekeruhan paling tinggi adalah berada pada stesen 3 iaitu 18.2 NTU. Keseluruhannya, nilai piawai bagi NWS berada dalam kelas 2A. Akhir sekali kita sampai slide yang terakhir iaitu kesimpulan. Hasil daripada kajian ini serta ujian yang dijalankan, nilai bacaan yang diperolehi bagi setiap stesen berada pada kelas yang dibenarkan mengikut NWI. Walau bagaimanapun, Sungai Inanam mempunyai masalah pepejal terampai yang tinggi dan berada pada kelas 4 mengikut NWI. Punca utama yang menyebabkan pencemaran air sungai berlaku adalah sisa domestik dan sampah sarap. Memandangkan Sungai Inanam berhampiran dengan pusat bandar dan sedang membangun pada masa ini, pihak bertanggungjawab perlu memberi perhatian sewajarnya agar pemuliharaan sungai dapat dilaksanakan di sekitar Sungai Inanam. Pada keseluruhan kajian, menunjukkan bahawa air Sungai Inanam pada masa ini adalah sedikit tercemar dan mungkin akan menjadi lebih teruk sekiranya langkah pencegahan dan kawalan tidak diambil. Sekian sahaja pembentangan saya pada kali ini. Akhir sekali daripada saya, sayangi sungai kita. Sekian, terima kasih.